Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Anda biasa majak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya kita masih lagi dapat bersama pada pagi ini. Alhamdulillah, hari ini hari besar. Hari besar. Hari besar. Ya Rahmat. Apa khabar? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dah mengundi belum? Salam hadir dari Sarawak. Ya, Simain. Simain dari Sarawak. Dah mengundi belum? Haus Sarawak. Lewat hari ni bang. Lewat sikit. Lewat sikit. 9.27. Tapi tak apalah. Kita buat juga. Buat juga. Salam Tok, ya, Sayuti. Siapa dah mengundi, beritahu je lah. Saya dah mengundi, yang belum, beritahu belum. Saya tengah hari ni, jam 12. Atuk petang. Petang baru pergi mengundi. Sebab petang ni, memang orang tak ramai dah. Pergi duduk, tak sampai 10 minit, terus dapat mengundi. Terus mengundi, ya. Kejap lagi bang. Wah, Simen. Wah, hebat. Sarawak, kawasan mana? Parlimen mana? Salam Tok Ki. Ya, Nasir. Assalamualaikum. Miri panas. Wah, Miri sentiasa hot seat. Miri panas. Memang Miri panas. Memang. Belum Faris. Okey, Pak Lee. Salam. On the way balik Kuantan mengundi lewat. Atuk pun lewat juga Pak Lee. Drive carefully ya. Semoga selamat. Dah dapat mengundi dengan baik. Itulah. Jadi itu hari ini adalah hari besar. Hari yang menentukan apa akan terjadi dalam masa 5 tahun. Semoga Allah Maha mengetahui dan Allah melindungi negara kita dari perkara-perkara yang teruk, yang buruk, yang boleh memusnahkan, merosakkan, terutamanya dari segi agama Islam. Supaya Allah melindungi agama Islam. Handphone boleh bawa tak? Handphone boleh bawa, tak boleh bawa masuk. Salam Boko, kita duk mengundi. PM Blok Kuantan. Balok. Oh, di Balok. Sila. Atuk tak jauh. Atuk mengundi di kampung juga. Lebih kurang dalam 15 km daripada sini. InsyaAllah. Nak tanyalah bang. Kalau kita zikir dalam kereta, menampakkan orang luar, adakah dikatakan riak? Tidak. Bahkan you zikir depan orang pun tidak. Masalah riak atau tidak ni masalah hati. Bukan masalah orang tengok. Tidak. Jangan samakan Rahmat. Jangan samakan. Masalah hati. Hati kita ikhlas dengan lillahi ta'ala. Dan kita tidak nak menunjuk-nunjukkan. Jadi kalau niat nak menunjuk-nunjuk, nak bagi orang tengok kita hebat, nak bagi orang tengok, itu tak boleh lah. Tak boleh. Tapi dalam situasi apa sekalipun, kalau kita duduk ke tasbih, zikir, bila-bila masa boleh. Peace. Oh, Sebuti. Parlimen Sebuti. Yes, Sebuti tahu. Oh, Parlimen Sebuti Macam mana? Apa nama yang perempuan tu, YB apa? Tapi rasa dia Don rasa. Don Sebuti Wah, hebat Sebuti ni. Alhamdulillah tak banjir, alhamdulillah cuaca, alhamdulillah. Allah menganugerahkan sesuatu yang luar biasa kepada rakyat Malaysia. Agar rakyat Malaysia keluar mengundi ramai-ramai. Bukan alasan. Panas. Kota Baru panas. Pukul 9 dah nampak matahari. Terang benderang. Allahu Akbar. Allah sayang negara kita. Ya Allah, sayangilah kami semua, ya Allah. Warhamni, ya Allah. Warhamni. Sayangilah kami, ya Allah. Sayangilah kami, ya Allah. Warhamni, insyaAllah. Anak syurga. Salam dari Kuantan. Alhamdulillah, saya dah mengundi. Pas ni nak balik Negeri Sembilan. Semoga dipermudahkan. Amin. InsyaAllah. Permudahkan segala urusan. Permudahkan. InsyaAllah. Semoga selamat. Jangan nak gaduh. Jangan nak cepat. Steady. Steady. Hidup Islam. Padahal niat kita nak mengajak orang lain zikir sesama. Tapi tengok keadaan. Tengok tempat juga. Kalau macam kita kata tempat mengundi ke apa. Tak payah zikir. Tapi dalam hati boleh. Dalam hati boleh Rahmat. Tak ada masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nur Liza, apa khabar? Dah mengundi belum? Tidak riak. Ya, tidak riak. Tapi bergantung kepada niat lah. Niat lah. Tapi kalau kita seorang-seorang pun, kalau kita ada niat lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, riak juga. Baju macam ni. Macam je lah. Macam. Ya, Sodin.
Assalamualaikum Husna. Waalaikumsalam. Selamat pagi ya. Ya, pagi indah ini. Indah. Semua terang benderang. Hujan lebat di kawasan kami dengan penuh barakah. Hujan. Allahu Akbar. Itulah saya takut kalau timbul kena ke hati kena jelas. Hati kena jelas. Sementara tu ada ramai juga rakan-rakan kita yang mengikuti program Atuk ni, Quote of the Day bersama dengan Atuk yang tidak follow Atuk. Atuk follow sebab banyak benda-benda yang apabila Atuk post dia tidak akan dapat, tak ada notification. Ramai juga yang tak follow. Sila follow Follow siapa yang belum follow. Limbat dah follow ke rakan-rakan kita. Kalau yang belum follow Amiru Hidup Islam, kalau belum follow tolong follow Atuk TikTok Simon, kalau belum follow please you follow sebab ramai kadang Atuk tengok rekod kadang dah satu hari tu beratus-ratus tak follow, belum follow lah dia, tapi dia selalu masuk masuk. Jadi kalau boleh follow then you get something better lah. Okey, betul bang, terima kasih Simon, terima kasih. Walaupun niat kita bukan untuk mujuk pada betul. Tok Kim mengundi mana? Tok Kim mengundi di Tumpat, 15 kilo daripada tempat ni. Zuhaidah Simeng. Zuhaidah. Ya. Simeng Miri. Atuk suka pergi Miri. Miri. Miri lalu kok tepi pantai tu ada rumah besar tu. Rumah tu besar. Midah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Midah. Dah mengundi ke? Midah, belum. Petang. Atuk selalu mengundi petang. Atuk pergi pukul 3. Terus tu dia apa? Oh, cepat. Nak tutup dah. Sekarang pukul 6 kan? Tutup. Sekarang pukul 6. Masa lagi panjang. Yalah, saya kira selalu PH terbaik. Para Gasam. Salam Tok hadir dari Pahang. Fakrul. Terima kasih. Zuhaidah. Harapan. Sebab tu cara-caranya nak berdakwah secara kecil-kecilan. Semoga ceria selalu. Kamal Saleh. Terima kasih. Atuk. Assalamualaikum. Tenang is good. Waalaikumsalam. Hujan kat Johor. Hati-hati bro. Melaka hujan tu sekarang. Hati-hati bro. Kota Baru panas. Ini dia kata belum ni. Belum. Kita habiskan ni dulu. Habiskan bual bicara kita pagi ni. Kita pangkah lepas tu reda. Betul. Assalamualaikum Tok. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Abdul Khalid. Tu Haji Mat. Tak pergi mengundi ke? Belum agenda. Belum. After this. Siapa yang belum follow TikTok Atuk, tolong follow. Ramai yang tak follow rupanya. Atuk lama tak check rekod. Bila check rekod semalam. Ramainya. Orang selalu ikuti program tu. Dia tak follow. Tolong follow ya. Follow je. Follow je. Itulah yang kita akan cuba kan. Itu kita cuba. PDM Pas Johor hadir. Juzah Johor. Zikirlah. Zikirlah di mana-mana pun atas diri demo. Betul Asrah. Kalau demo nak ke dunia akan jadi ria. Kalau nak kalau nak kepada Allah tak ria. Harap-harap ada perhubungan PRU Tahani Perbes. Hari ni kita longgarkan sikit, cakap sikit lah. Sebab hari-hari mengundi. Tajuk kita hari ini. Betul tu bang. Betul. Tajuk kita hari ini, kenapa pakar ekonomi tak semua kaya? Sedangkan dia pakar ekonomi. Tajuk hari ini. Kenapa pakar ekonomi tak semua kaya? Kenapa ramai juga doktor yang sakit? Kenapa? Kenapa? Assalamualaikum Tok. Wan. Mengundi Wan. Mawar merah. Assalamualaikum Tok. Semua tengok Superman. PKR. Cakap apa? Salam Tok. Pas Hulu Terengganu hadir. Ya. Tok Kerambai. Tok Ram. Yes. Salam tu, ada orang cakap Anwar pakai ekonomi. tak ada kaitan tu. Tajuk Atuk hari ini ialah kenapa pakar ekonomi pun jadi miskin. Pasal apa? Salam, sel semua ke tu? Kurang, hari ini kurang. Rahimi kurang. Terima kasih, Waalaikumsalam. Ya, Tas Utara. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Terima kasih. Dah undi baca. Belum. Assalamualaikum tu. Dah follow. Terima kasih. Jadi ramai yang tak follow. Mungkin dia tak perasan. Tak perasan. Follow ramai. Follow ramai. Mungkin nak pergi kepada 100k ke followers. Kuat sikit. Yang pentingnya notification. Sebab politik ni setakat hari ni. The last day lah. Dalam video-video Atuk tidak akan ada lagi. Dan mungkin kalau komen pun sedikit sebanyak mengenai pasal soal-soal kabinet.
soal-soal dasar, itu boleh. Dan kita akan menerima keputusan siapa yang menjadi kerajaan. Tidak ada masalah. Tak ada bising langsung pun. Sebab bila kita pergi mengundi, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum Tok. And follow, terima kasih. Assalamualaikum Tok, selamat pagi. Semangat Tok, pagi ni terbaik. Nenek cantik dah ngundi belum? Mat Yusri, Assalamualaikum Tok Haji Mat. Serta bakal penghuni syurga semua. Amin. Amin. Amin, amin. Ya, selamat pagi. Dah breakfast ke? Belum. Selasih madu. Wah, tajuk nama dia Selasih madu. Atuk pun nak minum madu sikit lah. Seronok minum madu ni. Tapi bermadu boleh tentu seronok. Best tajuk pagi ni. Kenapa ada ahli ekonomi yang tidak kaya? Dan kenapa orang yang tidak tahu ekonomi boleh jadi jutawan? Kenapa doktor sakit? Kenapa doktor juga sakit? Danus. Kenapa? Boleh, siapa boleh jawab? Jahliyah. Ingatkan jahiliah tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jahliyah. Ya, terima kasih. Nama tak nampak sahabat Mak Yusri? Wah, Mak Yusri. Rahmat dah tanya tu. Rindulah kawan. Kita dah jadi geng dah di sini. Saya tak boleh mengundi hari ini, Papa. Why? Saya rasa Anwar pick up putar belik. Dah tak boleh berkempen dah. Nanti SPR tanya nanti. Saya dapati awak berkempen dalam TikTok Atuk tahu. Salam Tok. Tak tercalon ke? Kari parpu. Tak tercalon. Kerah design. Terima kasih. Ada. Mina. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sudahkah kita? Sudahkah kita mengundi? Belum. Assalam Tok. Pi dah ke mengundi? Belum. Okey, seperti mana biasa, kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah dan kita niat sedekahkan pahalanya kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat baginda, kepada semua rasul-rasul, semua nabi-nabi, 140,000 nabi, dan kepada kedua ibu bapa kita. Kita baca Al-Fatihah, kedua ibu bapa kita, diri kita, isteri atau suami, anak-anak, orang yang kita tersayang, keluarga, sahabat, rakan, sama sekampung, sama tempat kerja, sama rakan-rakan dalam Quote of the Day bersama dengan atuk ini, dan muslimat, mukmini mukminat. Semoga bacaan Al-Fatihah kita pahalanya akan sampai kepada mereka semua, sama ada mereka dah join ataupun belum join, insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insya-Allah. Malam ni siapa Tok menang? Agak malam ni kita tengoklah. Belum lagi Tok, pening nak memilih. Orang lain semua dah ada keputusan, kau pening lagi Samad mohon. Ya, aman forever. Terima kasih sudi dengan atuk hari ni. Terima kasih. Jika kau diam saat agamamu dihina, gantilah pakaianmu dengan kain kafan. Sedara Melayu Islam. Assalam Tok. Pi kadang mandi midah belum. Tajuk kita hari ini, kenapa ahli ekonomi miskin? Kenapa doktor sakit? Kenapa orang yang tak belajar doktor sehat? Kenapa orang yang tak belajar ekonomi boleh jadi jutawan? Zarina. Kenapa? Sehat itu rezeki. Sakit itu musibah. Kaya itu rezeki. Miskin itu musibah. Ini yang kita perlu fikirkan. Rezeki itu milik Allah. Semakin kita ikhlas memberi kepada orang lain, maka dia akan memudahkan rezeki itu kepada kita. Jadi pokoknya ialah rezeki milik Allah. Allah nak bagi tahu bahawa rezeki itu milik aku. Allah kata, rezeki itu milik Allah, milik aku. Kau belajarlah ilmu macam mana sekalipun, kalau aku tak beri kepada kau tidak akan dapat. Itu natijahnya. Allah dah tunjukkan bahawasanya rezeki bukan terletak kepada pakar ekonomi. Pakar ekonomi kata, kau buat macam ni kau jadi kaya. Itu kata pakar ekonomi.
Tetapi yang memegang kuasa sebenarnya ialah Allah Subhanahu Taala. Sebab itu rezeki milik Allah. Bukan rezeki milik ahli pakai ekonomi. Sebab dia juga jadi miskin. Rezeki milik Allah. Di antaranya sihat itu rezeki. Bukan doktor. Bukan doktor yang menentukan sihat itu. Bukan. Allah yang menentukan sihat. Kan cantik ayat hari ini. Cantik. Assalamualaikum. Dan, Muhammad Dan. Assalamualaikum, hujan. Belum mengundi lagi. PN insyaAllah. Pagi, semoga sihat ceria selalu. Abu Jo. Terima kasih. Terima kasih. Zarina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin. Forever. Malam ni apa benar? Malam ni. Tengok jari tu. Belum mengundi. Belum. Joe Ben. Joe Ben. Atuk pergi selepas Zohor. Assalamualaikum. Saadia Hamzah. Assalamualaikum. Nak pagi. Pada Tok Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang kita sangka apa yang kita buat itu baik. Tapi Allah tahu apa yang Allah beri itu adalah yang terbaik. Kadang-kadang kita sangka kita dah buat baik. Sebab itu, kita harus fikir apabila membuat sesuatu yang kita rasa betul. Tetapi, kalau belum tentu betul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa yang kita buat itu perlu ditolak. Kita kena pilih apa yang betul di sisi Allah. Bukan apa yang betul di sisi kita. Tak semestinya apa yang kita kata betul itu betul dengan syariat Allah. Tak semesti. Jadi di situ kita kena jaga. Ada orang bertegang leher. Macam ni. Tapi kalau benda itu bertentangan dengan Allah, you tak boleh menegak benang basah. Tak boleh. Sebab itu akan bertentangan dengan Allah. Itu kaedah kita. Saudi. Assalamualaikum, nak pagi. Pada Ustaz Haji. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga pada Saudi. Terima kasih. Rezeki tak pernah salah alamat. Tak pernah menyimpang sesaat. Tak pernah salah orang. Dan tak pernah salah waktu. Itu rezeki. Itulah ketentuan Allah. Allah ni syak. Syak. Sempurna. Tak salah. Sebab itu kadang-kadang kita minta dengan Allah. Ya Allah. Aku nak rezeki ya Allah bulan ni. Tak dapat. Ya Allah. Sihatkanlah aku minggu ni. Tak sihat juga. Allah lebih tahu apa baik kepada kita. Betul sekali tu. Rezeki itu datang daripada Allah. Amat ada. Tapi, dia ada tapi juga. Pakai ekonomi, tak semestinya jadi kaya di jutawan. Sebab rezeki itu milik Allah. Orang yang tak sekolah, dia juga boleh jadi kaya. Apa beza tu? Saya terundi PS tu. Terundi. Jadi bezanya di situ ialah usaha tetap kena buat. Walaupun kita ada ilmu banyak, kalau kita tidak melakukan sesuatu, belum tentu kita akan jadi pakar ekonomi. Belum tentu kita akan dapat rezeki yang banyak. Sebab kita tak berusaha. Itu yang dikatakan usaha pula. Tapi yang tak sekolah, bukan pakar ekonomi tadi, dia berusaha terus. Berusaha dan bertawakal, berdoa kepada Allah. InsyaAllah, rezeki Allah akan beri kepada dia. Tok Rang, Abdullah. Alhamdulillah, Hulu Terengganu cerah hari ini. Sama, Kota Baru pun cerah. Kawasan bulan, apa tak cerah? Matahari lagi, bulan lagi, cerah lah. Miskin dan kaya semua ujian dari Allah. Yang rezeki itu milik Allah. Benar sekali. Rezeki itu milik Allah. Semakin kita ikhlas memberi kepada orang lain, maka semakin mudah kita akan dapat rezeki itu. Ini yang kita perlu pegang. Kita pulang dalam istiqamah kita. Istiqamah. Siapa yang nak pergi mengundi, tolong pergi mengundi dulu. Tak apalah, tinggal tu. Nak mengundi, pergi mengundi ya. Jangan lewat. Kena pergi mengundi dulu. Ya, Salbia. Assalamualaikum Tok Haji Mat. Selamat mengundi. Waalaikumsalam. Selamat mengundi. Allah Maha Sempurna. Bimbinglah kami memilih mimpi. Amin. Petang mengundi Tok. Kari Parpu. Atuk petang juga. Atuk pun petang juga. Sebab itulah. Dalam keadaan apa jua sekalipun. Apa yang kita lakukan. Akhirnya. Mestilah kita berpegang kepada Allah SWT. Sini hujan. Karpu. Sini hujan. Kesiannya.
Sebenarnya. Jadi apabila pakar ekonomi pun tak semesti boleh jadi kaya, dan apabila doktor pun boleh jadi jatuh sakit, itu tanda semua itu milik Allah, bukan milik manusia. Pergi mengundi tengah hari atau lepas Zuhur, nanti pagi-pagi ramai pengundi muda yang excited. Betul lah, tapi lorong lain-lain nenek. Saluran tak sama. Orang muda geng dia, panjang lah geng dia. Bahagian nenek ni geng orang tua ni lain. Dia tak sama, jangan risau. Pergi awal pun tak apa. Kemudian kalau rasa letih apa semua, kalau nenek tak boleh jalan, ambil kursi roda. Biar orang tolak. Boleh naik kursi roda. Don't worry. Dia orang dah adjust dah. SPR kita di antara terbaik di dunia. SPR kita. Itu memang diakui. Ada sistem terbaik, tersusun, telus, dan boleh dipercayai. Itulah. Negara kita ni hebat. Di antara negara-negara terbaik dah ada sistem pengundian demokrasi. Anak-anak dah pergi. Wow, tak pesan ke? Supaya sokong mana-mana. Nek ni. Pakai suruh pergi macam tu je. Nah, cucu Atuk dah booking dah. Atuk kena hantar tempat mengundi. Beres. Tapi mesti undi apa yang Atuk nak lah. Boleh, dia kata. Boleh. Boleh saja. Boleh saja. Rakyat perlukan seorang leader yang mampu majukan ekonomi. Leader yang mampu jaga rakyat. Sebenarnya rakyat memerlukan seorang yang soleh macam yang dibuat oleh Rasulullah. Rasulullah contoh yang lebih baik. Mampu ekonomi apa semua ni takdir daripada Allah. Kalau Allah tak bagi, tak dapat. Sebab itulah pemimpin itu mesti pemimpin yang jujur, ikhlas, diredai oleh Allah. Mereka boleh tahu tu. Tak boleh. Mana boleh cakap mereka lebih tahu. Nenek kena guna kuasa. Tapi dah terlepas dah lah. Dah pergi dah. Ya, Noliza. Assalamualaikum. Moga semua sihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Noliza, ya. Belum pergi mengundi ke? InsyaAllah dapat PM bersama ulama' kali ini. Tok Rang Rani. InsyaAllah. Amin. Amin. Kenapa orang yang begitu hebat bercakap motivasi lah apalah, ada yang tidak berjaya? Dan kenapa ada pakar motivasi juga sedih? Sedih. Down. Kenapa doktor juga sakit? Kenapa pakar ekonomi juga miskin? Miskin. Ini yang maknanya Allah nak tunjukkan. Semua benda itu adalah aku yang menentukan. Bukan daripada usaha kamu. Nanti orang marah pula. Kalau macam tu, tak payah usaha lah tu. Bukan macam tu. Terbaik tu. Daun ni belum. Belum. Ya. Syahrul Nizam. Hidup perlukan ilmu agama. Semoga hidup barakah dunia dan akhirat. Cantik ayat tu. Allah tidak jadikan manusia dan jin kecuali untuk sembahku. Maknanya untuk biar ada ilmu untuk sembah Allah. Jangan solat pun tak pandai. Tak boleh. Baca Al-Quran tak boleh, itu tak boleh, zikir tak boleh. Takbir. Allahu Akbar. Ya, Nolai. Ya, Yaakob Sudin. Yaakob dah ngundi belum? Belum. Hebatlah Syahri ni pagi ni. Belum, tunggu nak habis shift pertama. Shift kedua pukul 1 tengah hari sampai malam. Ya, Asri, betul tu bang. Semua Allah SWT tentukan. Betul, benarlah sekali. Benarlah sekali. Benar sekali. Tapi kita jangan tak usaha. Pagi-pagi dah mula jual nama Tuhan. Tengok. Habis tu nak jual nama siapa? Takkanlah aku nak jual nama awak, nama hang. Jual nama Allah lah. Itu orang Islam. Orang Islam setiap hari sebut Allah. Allah Maha Besar. Allah Maha Agung. Setiap hari orang Islam memang kena macam tu. Sebab orang yang rapat, orang setiap ingat zikrullah, zikir, ingat kepada Allah, maka orang itu akan mendamping Allah, disayangi Allah. Disayangi Allah. Sebab itu dalam solat kita orang Islam saya berdoa, warhamni ya Allah, sayangilah aku ya Allah, warhamni ya Allah, rabbi fi'li, ampunlah dosaku. Itu cara orang Islam. Memang
Kalau tak jual nama Allah, nak jual siapa lagi? Rasulullah daripada dulu lagi jual nama Allah. Kau ingat, Allah Akbar. Allah itu maha besar. Tak ada yang lebih besar daripada Allah. Itu caranya. Kau salah masuk, bro. Kau salah masuk. Belum. Hujan. Lambat kat Johor. Petang. Oh, Yaakob Sudin. Ya, betul, Tok. Setuju. Betul. Ada pula. Dah pagi-pagi dia jual nama Allah. Kena jual lah nama Allah, nama Rasulullah. Itu tandanya. Jual dalam ibadat qoma. Jual dalam mengagungkan Allah. Sebab kita kena menyampaikan. Dakwah ini ialah menyampaikan kepada yang tak tahu bahawa Allah itu besar. Allah itu agung. Allah itu menguasai dunia dan akhirat. Allah akan menentu segalanya. Kita ni hambanya, hamba Allah. Saya tu. Sebab itu kita yakin rezeki milik Allah. Ada orang jual goreng pisang, laku dia hari-hari. Tapi ada orang jual goreng pisang yang sama, goreng yang sama, duduk sebelah tapi tak laku. Itu tanda rezeki daripada Allah. Bukan rezeki daripada goreng pisang. Tidak. Kenapa tak sama? Kalaulah kita kata, saya buka kedai runcit. Kedai runcit laju. Orang lain buka kedai runcit juga tak laju. Itu tandanya rezeki daripada Allah. Saya setuju tu. Setuju. Tengoklah 7E. Contoh. Ina Umar. Assalamualaikum. Selamat pagi. Contoh. Macam 7E. Kedai dia sama je. Barang sama je. Tapi ada jualan tinggi. Ada jualan rendah. Macam-macam. Ada yang kena rompak. Ada kena curi. Macam-macam. Itu semua daripada Allah SWT. Ya, Allah berkuasa, makhluk tak ada berkuasa. Amin. Jadi rezeki ni dia ada banyak. Allah berkuasa, Allahu Akbar. Itu rezeki. Sebab itulah kita, sebab Allah nak memastikan biar hidup kita ni ada break, tahu tak? Macam kereta lah. Kereta ni kena ada break. Break. Jangan kata kereta laju je, tak ada break accident. Slow pun kalau tak ada break, langgar orang juga. Break tu kena ada. Tok Haji, nak cerita Pak Noah kena halau tempat dia berkempen. Kat mana tak tahulah, sejauh mana kebenarannya. Ada tempat tu. Tempat tu. Tapi tengoklah mana nanti. Ya, Al-Haq. Assalamualaikum. You are the best. Thank you, Al-Haq. You are the best too. Abah, Assalamualaikum. Kesalam. Abah kau. Jadi kita boleh tengok. Kenapa Allah menentukan? Sebab Allah tak nak apabila makhluk kata, kalau kau jadi pakar ekonomi, kau jutawan. Ini Allah tak nak. Seolah-olah kerana kau pakai ekonomi lah kau jutawan. Ini Allah tak nak. Allah tak suka benda macam ni. Begitu juga orang kata, engkau tak lulus PESA ya, engkau bodoh ya, kau tak akan jadi kaya. Itu Allah tak nak. Bila orang menentukan takdir, sepatutnya ditentukan oleh Allah, engkau meletakkan perkara itu. Tak boleh. Sebab itu rezeki milik Allah. Jadi itu ini yang pentingnya. Yang penting kita kena ingat benda-benda seperti ini. Bukan kita yang menentukan, Allah yang menentukan. Tapi kita ikhtiar, boleh. Kita berharap, boleh. Dan memang pun kita kena berdoa, boleh. Sebab Allah nak tengok hamba-Nya berdoa. Allah bagi tahu kepada malaikat, ya malaikat, kau tengok hamba-Ku. Dia masih minta lagi tu. Masih minta, aku suka hamba-Ku sentiasa berdoa kepadaku. Sebab doa itu ibadat. Doa itu pun sudah ibadat. Salam dari Indonesia. Rider Indonesia G20. Bebas. Ga tu hantar. Ga tu hantar. Semangat boh. Boh. PA kita menang. PA terbaik. Yo. Malay like pilihan raya ya. Malay rider. Ya, Malay. Malay very excited for pilihan raya election like Indonesia. Indonesia very powerful election, especially the young voters Indonesia. Wow, crowd, this is very big. Go to the road. Show their strength. Hebat. Wah, saya dah anak dah pangkah bulan tu. Wah, Mak Adam. Mengundi rahsia. Ya, Ina. Waalaikumsalam. Terima kasih. Lawa kalau baju tu. Lebih kurang macam tu lah, Zizan. Lebih kurang. Baju hadiah anak-anak, hadiah birthday. Entah macam mana jadi color ni pula. Kita pakai PM Haji Mak. Drone Academy. Jadi tajuk kita hari ini, kenapa ahli ekonomi ada yang tak kaya? Dan kenapa doktor ada yang sakit? Ada yang sakit. Doktor kata, kalau kau makan benda ni, kau umur kau tak panjang. Umur kau tak panjang.
Tapi ada juga orang yang makan tu panjang pun, ada pun. Jadi di situlah. Di situlah. Macam kita kata rezeki milik Allah. Tapi kalau kau tak usah, rezeki dapat. Dapat. Tapi kau nak tunggu ke? Pilihan raya Indonesia 14 Juni 2024. Nak tanya sikit Rinda, macam mana Jokowi? Dia still can contest tak? Jokowi still boleh bertanding ke? 3 periode. Boleh ke? Kalau mengikut itu Indonesia punya perlembagaan, dia tak boleh bertanding kan? Komen sikit. Tu nak dengar lah benda macam ni. Sebab Pak Jokowi pun sendiri, he won't contest. Wah, another 2 years coming. Hari tak ada dah rahsia antara kita. Kita pecah je rahsia. Hari ni tak ada rahsia dah, Nariza. Lain macam. Assalamualaikum Haji. Ada rezeki dari Allah. Betul tu. Hak Allah. Betul Haji. Betul. Tapi ikhtiar di tangan kita. Pak Cik Pak. Ikhtiar kita. Ya, kalau enggak salah lah. Kau enggak salah. Rinda dari mana ni? Jawa ke? Sumatera ke? Medan ke? Sulawesi ke? Sulawesi lah. Rinda. Macam mana mau terangkan ni? Macam mana Rinda? How to explain to the Indonesia people regarding to the Pak Jokowi? Pak Jokowi, because according to the Indonesia law, only 2 terms. They cannot go to the 3 terms. Only 2 terms. First, second, third. Third cannot. Jokowi cannot. So means this is last term for the Jokowi. Orang kita suka berpecahkan kuasa. Zakaria Muhammad. Macam mana? Mau terang? Kau teranglah sikit-sikit. Apa yang boleh? Sedih pagi ni dah ramai yang merungut. Silap pangkah. Sebab banyak sangat nama calon pengundi. Sedih. Indonesia lagi banyak tahu. Berjala-jala nama calon. Boleh pun Datuk Seri Panglima. Berjala-jala nama. Kita 4, 5, 6. Paling banyak di Batu 10. Batu 10. Tengoklah logo. Kenalkanlah. Tak salah pun. Okey. Tajuk kita hari ini, quote of the day kita hari ini. Kenapa pakar ekonomi tak semua kaya? Sedangkan dia pakar ekonomi. Perancangan Allah lebih baik dari perancangan makhluk. Amin. Amin. Agamamu. Amin. Agmu. Kenapa doktor pun sakit? Itu semua adalah Allah nak menunjukkan bahasanya aku yang menentukan. Kau kena ikhtiar. Tak boleh tak ikhtiar. Tak boleh. Kita tengok macam mana Allah menolong Nabi Musa. Allah membantu Nabi Musa yang tersepit daripada serangan Firaun. Atau undi kat mana? Kat kampung. Kat kampung Tumpat. Petang pergi. Allah akan menolong Nabi Musa. Kalau Allah tak tolong Nabi Musa, ada kata matilah Nabi Musa dibunuh oleh perang. Tapi Allah tolong. Cuma Allah memerintahkan, ya Musa, kau hentapkan tongkatmu di laut. Nabi Musa heran. Kenapa nak hentak tongkat yang pendek 1 meter ni hentak ke laut? Allah kata kau hentak sajalah. Selebihnya adalah tugasku. Maknanya kau ikhtiar sedikit, selebihnya aku yang menentukan. Jadi begitulah kita dalam rezeki. Kita buat. Selebihnya kita berdoa, tawakal tu Allah. Jadi Nabi Musa hentak tongkatnya di laut. Maka terbelahlah Laut Merah. Maknanya yang terbelah Laut Merah itu bukan kerana tongkat Nabi Musa. Bukan. Terbelah Laut Merah itu kuasa Allah. Tetapi tongkat Nabi Musa itu ialah menggambarkan ikhtiar. Ikhtiar mesti ada. Dengan cerita yang undi limbah urang tu undi tak sampai. SPR surat pun tak sampai. Dikira tak undi sebab kawan anak SPR tak sampai tahun ni, tak kira lah. Habis lah, kira burn. Kun fayakun, rezeki tak salah alamat, berdoa, ikhtiar dan tawakal. Cantik Syah, cantik. Jadi Nabi Musa pun ikhtiar juga. Berikhtiar. Jadi rezeki-rezeki ni ada banyak jenis. Ada rezeki kerana usaha kita. Kita banyak usaha.
Ya Allah, murahkan rezeki. Kita buat ni. Kita buat. Kita buat. Macam buat rumah batu ke, jadi pegawai ke, kita usaha. Rumah batu 10 calung. Alhamdulillah, tak salah pilih. Adam. Ya, Ahmad Adam. 10 calung beli rumah batu. Satu, rezeki itu berpunca daripada usaha kita. Dua, rezeki kerana kita istighfar. Ini pelik ni. Rezeki kerana kita istighfar. Istighfar. Isteri kerana kita usahakan. Kita buat, Rasulullah juga berniaga dapat rezeki. Rasulullah berniaga dapat rezeki, usaha dia. Rasulullah bela kambing dapat rezeki. Kambing baginda biak banyak cepat berkembang. Dan kambing pula berjuru-juru. Kambing tak pergi merata, Rasulullah jaga kambing. Kambing dia. Rezeki daripada usaha. Rezeki kerana istighfar. Astagfirullah. Ada rezeki kerana istighfar. Astagfirullah. Ada satu kisah. Seorang ulama, rezeki berbagai bentuk. Betul sekali. Seorang ulama besar, Imam Hanafi, pergi kepada satu tempat. Tiba-tiba saja rasa nak pergi kepada satu negeri. Dan dia pun berhenti di sebuah masjid. Bila dia berhenti di sebuah masjid, tiba-tiba saja orang yang jaga masjid tu tak benarkan. Selepas dia solat, tak benarkan dia tidur di situ. Dia letih. Tak benarkan tidur. Tak boleh kamu. Orang tak kenal. Dia imam sah. Orang tak kenal. Jadi, dia pun cobalah duduk di serambi. Serambi. Kaki lima masjid. Untuk berehat seketika. Sebab perjalanan dia jauh. Dia kata, kenapa lah? Letih sangat. Dia kata, kenapa jauh? Masih lagi. Yang jaga masjid tu tak benarkan. Tak benarkan dia berehat di tepi masjid. Berehat di tepi masjid. Dia halau. Pergi kamu, dia halau dengan maki. Dia tu tak kenal. Dulu mana ada WhatsApp telefon ni. Dia tu tak kenal itu Imam Hanbali. Jadi dia tak kenal. Jadi Imam Hanafi. Jadi dia pun keluar daripada masjid tu. Keluar masjid, kemudian jalan tu dengan keadaan letih lah. Terlihat satu gerai orang buat roti. Gerai buat roti. Gerai buat roti. Jadi orang gerai tu pun panggil dia, panggil rehat tempat saya lah. Rehat di kedai. Dia pun, Imam Hanafi pun, dia pun berehat di kedai kopi. Masa dia berehat tu, orang kedai kopi tu, yang buat roti tu, orang yang buat roti tu, setiap kali tibai roti, astagfirullah. Tak berhenti. Ambil roti, gaitah roti, astagfirullah. Bakar roti, astagfirullah. Tiba roti, astagfirullah. Jadi Imam Hanafi ni tanya, kenapa kau selalu berzikir, menghafalkan istighfar, astagfirullah? Dia pun tak kenal tu Imam Hanafi, dia tak kenal. Dia pun cerita, ya sahabatku, ya saudaraku, aku beristighfar. Setiap kali apa aku buat, setiap masa, setiap ketika, setiap saat, apa saja aku lakukan. Dan Allah telah beri apa yang aku nak. Tak pernah miss, dia kata. Sejak hidup aku ni, apa aku nak, semua Allah beri. Dan aku pun tidak pernah berhenti beristighfar. Di mana, apa saja aku buat, beristighfar. Cuma satu lagi Allah tak bagi. Jadi Imam Hanafi tanya, apa yang Allah tak bagi? Aku nak bertemu dengan Imam Hanafi. Sebelum aku meninggal, ataupun sebelum dia meninggal. Imam Hanafi terkejut. Bahawasanya, apa yang berlaku, dia tak dibenarkan tidur di masjid, apa semua, dan dia mengebara ke negara itu sebenarnya adalah gerak-geri yang ditunjuk oleh Allah SWT. Dan orang tu marah dia tidur di masjid pun adalah kerana Allah nak menolak dia pergi berjumpa peti baroti. Dia terkejut. Terkejut. Imam Hanafi terkejut, kagum, dan dia menangis. Ya, peti baroti, akulah Imam Hanafi. Patutlah dia kata, aku tak boleh tidur di masjid, tak boleh. Sebab engkau yang kuat beristighfar. Sehingga membuatkan Allah mendatangkan aku kepadamu. Ini power istighfar. Begitulah juga. Kalau kita nak cari suami, isteri, kuatkan istighfar. Sehingga orang tu tak semena-mena. Orang yang bagus, sesuai dengan kita datang mengorak kita. Ada. Kita tengok macam mana Rasulullah mengorakkan oleh Khadijah. Ada. Jadi itulah kuatnya istighfar. Istighfar. Jadi kalau nak rezeki yang tak disangka-sangka,
rezeki istighfar, maka sentiasalah beristighfar. Beristighfar. Zikrullah. Zikrullah, zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah. Dan orang yang banyak mengamalkan benda tanpa henti. Ada seorang isteri yang dia amal ialah bismillah. Apa dia buat pun mesti bermula dengan bismillah. Bukan sahaja nak masak nasi, bukan. Everything. Everything. Nak ambil beras, bismillah. Ambil beras, masuk dalam periuk, bismillah. Itu satu contoh. Contoh. Basuh beras, bismillah. Ambil beras, bubuh air, bismillah. Ambil periuk, letak, bismillah. Semua bismillah. Buat lain, nak basuh baju, bismillah. Bismillah, semua bismillah. Sehingga suami dia hairan. Kenapa bini aku ni kuat sangat baca bismillah ni? Apa lebihnya? Kuat dia baca, everywhere dia baca bismillah. Masuk tangan dalam poket bismillah, keluar wallet bismillah, ambil duit nak bayar bismillah, ambil duit cucu bismillah, semua bismillah. Heran dia. Satu hari dia uji bini dia. Dia uji bini dia. Dia uji. Satu hari dia ambil cincin, dia ada satu cincin dalam bekas, dia kata tolong simpan cincin ni. Dia pun ambil daripada suami dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia buka almari, dia letak. Letak dalam almari. Suami dia tengok di mana cincin itu letak. Dia letak. Dia kata 3 hari lagi, suami dia kata, aku naklah cincin ni kau simpan dulu. Dia simpan di situ. Simpan. Dia baca bismillah aja everywhere. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca bismillah. Satu hari, suami dia ambil cincin itu, dibuang dalam perigi. Isteri dia tak tahu. Isteri dia tak tahu. Tapi isteri dia dalam buat kerja rumah, buat apa pun sentiasa bismillah. Bismillah. Bila hari ketiga, suami dia datang. Suami dia datang nak ambil cincin. Mana cincin yang aku simpan? Ada? Dia kata. Confident dia. Sedangkan suami dah ambil buang di telaga. Bismillahirrahmanirrahim. Buka pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Buka pintu almari. Bismillahirrahmanirrahim. Ada cincin tu. Dia pun ambil cincin tu. Ni nah cincin ni. Suami dia terkejut. Suami dia kata, aku dah buang dah cincin. Tapi dia tak bagi tahu lah ke bini dia. Dia buang cincin. Kenapa? Kenapa cincin masih ada? Rupa-rupanya Allah memerintah kepada malaikat. Supaya ambil cincin yang dibuang itu. Dia dengan menggunakan kebesaran namaku. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat ambil cincin itu letak balik. Letak balik dalam almari. Dan cincin itu masih basah lagi. Cuma isteri dia kata, tak tahulah bang. Kenapa kotak cincin ni masih basah? Isteri dia berubah muka. Dan suami dia berubah. Dan dia dah tahu dah. There's a power. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat ambil letak situ balik. There's a power. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada. Ada sirahnya. Sesuatu yang berlaku. Sirahnya. Assalamualaikum Tok. Ya. Selamat pagi. Semoga barakah. Amin. Terima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah dah power. Itulah power. Power orang sentiasa beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Hidup. Dia sentiasa hidup. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hidup. Sentiasa amalkan. InsyaAllah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan ada juga rezeki kerana anak. Kerana anak. Itu rezeki ni. Rezeki seorang lain. Rezeki kahwin lain. Rezeki anak pertama, lain. Rezeki anak kedua, lain. Tu dah tak sama rezeki. Rezeki ni berbeza. Kalau selagi kau tak kahwin, kau tak dapat rezeki kahwin. Kalau selagi kau tak ada anak, kau tak akan dapat rezeki anak. Itu penting. Allahu Akbar. Terbaik, Yaakob Sudin. Ya. Ada rezeki-rezeki. Sebab tu ada orang kata, saya tak nak kahwin lah. Sebab saya belum bersedia. Apa arti belum bersedia? Kalau kau dah ada cukup duit apa semua, mesti bersedia. Apa arti bersedia? Bersedia ni inverted comma. Ada seorang sahabat Rasulullah. Rasulullah tengok dia. Rasulullah kata, kau tak nak kahwin ke? Saya nak kahwin Rasulullah, tapi saya tak ada apa pun Rasulullah. Rasulullah tanya, kau tak ada satu dinar, satu dinar? Tak ada Rasulullah. Kau tak ada baju peras ke apa? Tak ada Rasulullah. Kau boleh baca Al-Fatihah? Boleh. Kau boleh kahwin. Mas kahwinnya Al-Fatihah. Dia tengok Rasulullah telah mempermudahkan urusan kahwin. Mempermudahkan. Jangan main. Jadi rezeki kahwin itu ada, rezeki anak ada, rezeki pernikahan ada, rezeki bersedekah. Orang yang bersedekah juga ada. Rezeki bersedekah ada. Rezeki kerana bersyukur
Rezeki yang tidak diduga-duga. Ya, tidak diduga. Rezeki yang telah dijamin. Rezeki yang tidak diduga. Ini juga satu hal. Pada suatu hari, Imam Syafi'i, iaitu gurunya ialah Imam Malik. Imam Malik, Maliki, Imam Malik. Mazhab Imam Malik tu adalah guru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Imam Malik pergi ke rumah Imam Syafi'i pergi ke rumah Imam Malik. Imam Malik dia berbincang, berbahas mengenai rezeki itu kena usaha. Tak ada usaha, tak ada rezeki. Imam Malik kata tak ada. Rezeki boleh datang tiba-tiba. Hanya cukuplah kamu berzikir, beristighfar dan berdoa kepada Allah SWT. Imam Syafi'i tak setuju. Tak setuju. Dia tak kena usaha. Tak usaha tak boleh. Imam Malik kata boleh. Allah akan beri kalau kau nak. Jadi habis cerita setakat tu. Imam Syafi'i pun turun daripada rumah Imam Malik untuk pergi ke pekan. Dia lalu kepada satu kebun. Satu kebun anggur. Jadi kebun anggur tu buah banyak. Jadi tuan punya kebun kata, "Ya orang muda, kau nak buah anggur tak? Tapi kau kena petik upah. Aku bagi upah buah anggur." Jadi Imam Syafi'i tengok buah anggur besar-besar, cantik kan? Cantik. Dia kata, "Nak. Okey, kau pungutkan semua, nanti aku hadiah. Aku upahkan kau dengan anggur." Jadi Imam Syafi'i pun kutip semua, sudah siap. Dia dapatlah anggur. Jadi dia nak kata kepada Imam Malik. "Ya Imam Malik." Nak pergi kata Imam Malik. "Tengok aku usaha, aku dapat rezeki." Itu pegangan Imam Syafi'i. Maka dia pergi rumah Imam Malik. Pergi Imam Malik nak kata dia ni betul. Ya, dia nak kata kepada Imam Malik. Dia kata, "Nah, hasil usaha aku. Tengok, Allah bagi rezeki." Allah bagi rezeki. Dia pergi rumah Imam Malik. Sampai rumah Imam Malik, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Kita inilah betulnya pendapat aku. Tengok aku tadi, aku pergi kutip buah anggur. Dan upahnya ini aku bawa. Aku nak sedekah kepada kau. Ini dah rezeki aku dapat. Apa kata Imam Malik? "Alhamdulillah. Dari semalam aku dah berdoa. Aku nak makan anggur. Hari ni kau bawa anggur kepada aku." Itu bermakna doa dimustajab oleh Allah SWT kepada Imam Malik. "Aku berdoa dari semalam lagi nak makan anggur. Hari ini kau tiba-tiba bawa anggur kepada aku." Itulah rezeki yang tiba-tiba. Itulah rezeki yang tiba-tiba. Oleh kerana nasi dah sampai, kita tangguh dulu buat bicara kita hari ini. Kita jumpa lagi besok. Selamat mengundi. Pastikan mengundi itu yang boleh mendapatkan pahala, yang tidak mendatangkan dosa. Kalau nak pahala banyak, selepas mengundi, nak pahala banyak, baca Al-Quran. Jadi pahala Al-Quran tu yang dapatnya. Itulah insyaAllah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Dia tak cakap nasi dia.